Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sembang dengan anda pasal Redmi Note 10 Pro dengan Redmi Note 10. Hai, ini adalah video yang telah dimuat naik semula sebab ada ralat sikit dalam video itu. Sebelum saya ceritakan apa ralat dalam video ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada beberapa penonton yang telah mengesan ralat tersebut. Yang pertama, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ahmad Afif Fauzan Azmi sebab dia dah kesan ada silap pada SoC dengan refresh rate pada skrin. Kemudian Muhammad Hamizan. Lepas tu kita ada juga Ibrahim Izamri. Lepas tu yang terakhir Nazri Bas. Terima kasih sebab berjaya kesan ralat ni. Pertama sekali saya nak tunjukkan kepada anda apa ada dalam kotak bila anda beli Redmi Note 10 ni. Kita mulakan dengan Pro lah. Yang Pro sebenarnya telefon ni saya dah buka dah sebab nak check telefon dengan ambil gambar, tapi saya nak tunjukkan kepada anda juga apa yang anda dapat dalam kotak. So first kali anda dapat blok pengecas. Ini bukan biasa-biasa, ni tebal ni, ada pengecasan pantas. Nanti saya ceritakan. Lepas tu anda juga dapat kabel USB-C kosong. Lepas tu dalam kotak kecil ni anda dapat casing, sebab casing Luxina. Sementara anda dapatkan casing yang lagi mahal, gunalah casing Luxina ni. Ok, selesai Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 yang biasa pula, kita buka. Telefon letak tepi. Dalam ada, sama juga, ada blok pengecas. Blok pengecas dengan kabel USB-C. Sama juga macam bila anda buka kotak Redmi Note 10 Pro. Dalam kotak kecil yang ada dalam kotak yang lagi besar, ada casing Luxina sama. So tak ada masalah dengan aksesori yang anda dapat. Cukup. Tak macam ada setengah syarikat tu, buang terus pengecas. Ok, letak tepi. Kita proceed dengan siri Redmi Note 10. Sekilas pandang macam sama je dua-dua ni kan. Tapi salah satunya ada spek yang lagi tinggi. So first kali saya cerita tentang physicality. Belah kiri saya, tangan saya ni ada Redmi Note 10 Pro. Kanan ni Redmi Note 10 yang biasa, yang bukan Pro lah. Design kedua-dua telefon ni lebih kurang sama. Tapi saya perasan kan, paling ketara dia punya jack audio ni. Walaupun kedua-duanya ada jack audio, tapi yang versi Pro, audio jack dia dekat belah atas. Yang ni kat belah bawah. Betul lah. Ni yang bukan Pro bawah, yang Pro atas. Jadi bila anda main game yang Pro, dia akan ada satu kabel kat sini untuk anda charge dan satu kat belah sini untuk anda sambung anda punya headphone. Berbanding dengan Redmi Note 10 yang biasa ni, kedua-duanya dekat satu belah je. Bila anda main, dekat situlah untuk anda, tempat anda cucuk kabel USB-C, kat situlah anda cucuk anda punya audio 3.5mm. Lepas tu saya perasan ketebalannya pun berbeza. Dia punya bonjolan kamera. Redmi Note 10 Pro yang ni, kalau anda perasan, dia punya kamera bump dia lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Mungkin sebab Redmi Note 10 Pro ni, kamera utama dia 108MP. Bila ada kamera 108MP, dia punya sensor dia lagi besar. Bila sensor lagi besar, dia perlukan lebih banyak lensa untuk fokuskan cahaya jatuh dekat atas sensor pengimejan. Kemudian saya nak cerita pasal skrin telefon ni pula. Kedua-dua telefon ni kan, dia ada panel AMOLED. Tapi Note 10 Pro, dia ada skrin lagi besar sikit. Redmi Note 10 Pro, skrin dia 6.67 inci. Dia punya lebar dia. Penjuru ke penjuru 6.67. Berbanding dengan Redmi Note 10 yang biasa ni, 6.43 inci. Tapi bila anda pegang macam tak sebelah-sebelah macam ni kan, dia punya kebesaran dia memang terasa lah. Kalau anda nak tengok dia punya beza dia, anda kena letak rapat-rapat, barulah terasa. Kalau tak, kedua-dua telefon ni besar je dalam tangan. Untuk gamers, ini satu berita baik buat anda. Redmi Note 10 Pro, dia punya screen dia ada refresh rate 120Hz. Ni pun refresh rate dia tinggi, 90Hz. Redmi Note 10 memang dia ada screen OLED, tapi refresh rate dia bukan 90Hz, tapi 60Hz. Kalau nak compare dengan Redmi Note 10 Pro yang ada screen 120Hz, memang ada terasa lah perbezaan antara 60Hz dengan 120Hz. 2 kali ganda kot. Unit demo yang ada dalam tangan saya ni, yang versi Note 10 Pro ni, dia ada RAM 8GB, storan dia 128GB. Yang ni dia punya RAM dia 6GB, storan 128GB. Tapi kedua-dua telefon ni dia ada slot khas untuk anda masukkan microSD card untuk anda luaskan storan.
Dekat atas papan utama, Note 10 Pro, dia ada SoC Snapdragon 732G. SoC ni kan, dia ada 8 teras, ada 2 kluster. Kluster pertama ada 2 teras, kluster yang kedua ada 6 teras. Yang dia punya penghasilannya menggunakan litografi 8 nanometer. Redmi Note 10, dia punya SoC dia bukan Snapdragon 667 macam saya cakapkan dalam video ni, tapi Snapdragon 678. Saya tersilap anggap dia, saya ingat ke IMX 766 pada kamera Oppo Find X3 Pro. Sama juga dengan Snapdragon 667 yang digunakan pada Redmi Note 10 yang biasa ni. Dia juga ada 8 teras, 2 kluster. Kluster pertama ada 2 teras, kluster yang kedua ada 6 teras. Tapi dia punya litografi dia besar sikit, 11 nanometer berbanding dengan 8 nanometer. Saya cuba jalankan aplikasi ujian benchmark pada kedua-dua telefon ni kan, ada masalah. Yang Note 10 Pro ni dia tak nak jalankan dua aplikasi benchmark yang saya cuba jalankan. Yang pertama Geekbench dia tak nak jalan, yang kedua 3D Mark pun dia tak nak jalan. Yang dia nak jalan cuma AnTuTu benchmark. Tak tahu sebab apa. Sudahnya saya cuma bandingkan skor AnTuTu lah antara kedua-dua telefon ni. Untuk Note 10 Pro, dia punya skor dia, sekejap panjang ni, 269,797 mata. Berbanding dengan Note 10 yang biasa ni, dia dapat 241,350 mata. Beza antara kedua-dua telefon ni, dia punya skor dia lebih kurang 11.7%. Untuk perspektif kan, telefon gaming yang paling hangat sekarang iaitu ROG Phone 5, dia punya skor AnTuTu dia, cuba teka berapa? Dia punya skor dia 733,947 mata. Yang tu skor paling tinggi kat AnTuTu sekarang ni. Jadi anda boleh bayangkanlah kepoweran kedua-dua telefon ni berbanding dengan ROG Phone 5 tu. Tapi saya bukan nak cakap telefon ni untuk gaming pun. Ni untuk kegunaan biasa, bawah RM1,000, takkan nak guna gaming macam ROG Phone 5 pula. Bahagian kamera Redmi Note 10 Pro pun ada ralat sikit pada bahagian telemakro. So nak senang saya buat balik semualah. Redmi Note 10 Pro ni dia ada kamera utama dia 108 megapiksel. Kemudian kamera ultra lebar dia 8 megapiksel. Kamera makro dia adalah 5 megapiksel. Kemudian ada kamera depth of field 2 megapiksel. Bila saya cuba, saya boleh rapatkan kamera ni serapat mungkin kepada subjek. Lebih rapat daripada Redmi Note 10 yang biasa ni. Sebab tu Xiaomi dia gelarkan dia kamera telemakro. Dia tak kata ni kamera makro yang biasa. Kemudian dekat bahagian depan, dekat punch hole display ni, ada kamera selfie 16 megapiksel. Okey, kita pergi kepada Redmi Note 10 yang biasa. Konfigurasi kamera dia lebih kurang sama je. Ada 4 kamera depan. 4 kamera depan pula. 4 kamera belakang, 1 kamera depan. Redmi Note 10 yang biasa, kamera utama dia 48 megapiksel. Kemudian ada kamera ultra lebar 8 megapiksel, sama macam yang versi Redmi Note 10 Pro. Kemudian dia ada 2 kamera 2 megapiksel, satu untuk makro dan satu untuk depth of field. Kamera selfie pun kurang megapiksel dia, daripada 16 kepada 13 megapiksel. Sebelum saya terus bersembang, saya nak tunjukkan kepada anda sampel-sampel gambar yang saya telah ambil menggunakan kedua-dua telefon ini. Kalau anda sedang cari telefon untuk kegunaan harian, anda takkan menyesal pilih salah satu daripada dua telefon ni. Sebab apa? Kedua-duanya ada bateri sekurang-kurangnya 5000 mAh. Tapi yang versi Pro ni dia ada lebih sikit, 20 mAh je. Lepas tu bila nak isi bateri, anda boleh gunakan blok pengecas 33 watt yang saya tunjukkan tadi dalam kotak dengan kabel yang diberikan. Yang saya paling suka sangat pasal telefon Redmi ni kan, harga dia bawah 1000. Itu satu. Yang kedua, dia ada stereo speaker. Bawah 1000 ada stereo speaker. Jarang-jarang tu. Ditambah pula dengan skrin AMOLED. Wah, mesti lagi best kalau tengok video Netflix ataupun main game. Kemudian, barang rare juga pada telefon ni, dia ada IR Blaster. Nanti bila anda lepak dekat mamak, kedai mamak kan, anda boleh gunakan IR Blaster ni untuk tukar channel Astro. Untuk harga, bila boleh beli, kat mana boleh beli, yang tu anda boleh rujuk kepada video yang dah Najib postkan kat sini. Siri Redmi Note 10 ni kan, dia dijual pada harga RM699. Yang versi Pro ni harganya bermula RM999. Kalau nak tengok harga dia, anda boleh bayangkan lah, Poco X3 NFC tu mesti gigit jari punya. Mana taknya, harga bawah 1000, anda dapat skrin besar. Lepas tu skrin AMOLED pula tu, refresh rate tinggi 120Hz. Kemudian
ada stereo speaker, ada 3.5mm audio jack, bateri besar 5000 mAh, pengecasan pantas. Apa lagi anda nak? Saya tahu apa yang anda nak. Anda nak subscribe pada channel saya Chubby M kat YouTube. Sampai situ dah video untuk kali ni. Jangan lupa juga untuk ikuti kami selain dekat YouTube, kat Facebook, Instagram, kemudian dekat Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!